Aduka, mengapa kau bermuram duja, Aduka? Hatiku sedang berduka cita, turunan. Mengapa, Aduka? Mengapa di malam yang indah kau berduka cita, Aduka? Tidak kusangka, pejam celik, Pejam celik, oh pejam celik, raya sudah tiba, oh. pejam celik, 17 Ramadan sudahnya kita. Apa? 17 Ramadan? Ya, Nama kenapa kau berduka cita? Kita sudah mau raya. tidakkah kau tahu, malam ini malam nuzul Al-Quran? Malam nuzul Al-Quran? Ya, Apa itu, Aduka? Aku hanya tahu malam Kliwon. bukannya kelima. Tetapi ini lebih indah sebenarnya bagi umat Islam. Tetapi hatiku tetap sedih. Mengapa kau sedih kalau malam ini benar-benar indah? Ramai lagi sebenarnya rakyat jelata kita lupa akan Al-Quran. Termasuklah kita. Termasuk kita, Aduka. Jadi, Aduka, apa yang kita perlu lakukan, Aduka? Kufikirkan kita tonton Moreh Ilmu. Moreh ilmu? Ya, Ayo. ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum kepada penonton setia Moreh Ilmu Kalam TV episod 7 pada malam ini. Bersama saya Akmal dan juga bro saya hari ini. Luqman. Luqman Yes. dan juga Ustaz Muhibbuddin. Masya-Allah. Sebenarnya Luqman, Yes, Ustaz Muhibbuddin ni dah kali yang seterusnya. Rasa dah kali ketiga dah ni, dia bersama dengan Moreh Ilmu. InsyaAllah 45 nak akan datang lagi. Rasanya Ustaz dah kenyang makan kuih bersama Ya, kita di betul. sini. Dah kenyang dah. Dah Dan kenyang dah. Ustaz ni dah rasa bersemangat, syok gila dengan Moreh Ilmu ni Ustaz. Maknanya Ustaz tak sabar-sabar daripada tadi dia kata tak sabar-sabar nak bagi lagi ilmu baru Ya, malam ni sebab betul. nama pun Moreh Ilmu kan. Betul. Yes. Luqman dan juga Ustaz Muhibbuddin. Malam ini kita tampil dengan satu kelainan lah sikit. dengan di atas kepala kita ni iaitu yang ni nama dia tengkolok atau tengkolok. tanjak. Yes. Tanjak. Ini adalah pakaian tradisional kaum Melayu, bangsa Kaum betul kan? Melayu, betul. Ya, cuma ini dibawa khas oleh usahawan Mara sendiri. Usahawan Mara di Seremban Plaza. Ya, betul. Yes, Seremban Plaza ke Plaza Seremban. So nama usahawan ni adalah Gedung Warisan Bangsa oleh Abang Iqmal. Ya, jadi kepada anda yang berminat untuk membeli tanjak atau tengkolok ni bagi apa-apa majlis lah, terutama majlis perkahwinan ke, majlis persilatan ke, anda boleh datang ke Plaza Mara Seremban ataupun hubungi nombor tertera di bawah. Yes. Dan Luqman Yes. dan juga Ustaz Muhibbuddin, malam ini kita akan tampil dengan satu topik yang berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Topik tu kira topik hangat tu. Betul, Mal, Sangat hangat dan sangat-sangat penting. Tetapi Luqman, Yes. sebelum kita mula, Ya, apa macam boleh cakap? biasalah. Kita kena juga bagi pada tuan-tuan, puan-puan, penonton di rumah, macam biasalah. Moreh Ilmu ni satu ilmu, bidang ilmu yang paling baik. Jadi jangan lupa untuk satu, like. Betul. Yang kedua, share. Yang ketiga, komen. Sebab apa, Mal? Sebab apa, Ustaz? Bila kita like, orang yang akan tengok. Bila kita share, orang yang akan tengok. Dan bila komen, orang yang akan tengok. So, akan menambah view untuk orang tengok. Dan kita sebarkan ilmu. Dan kita akan dapat sikit-sikit lah orang kata curi-curi pahala, Ustaz. Betul ke, Ustaz? Betul ke, Ustaz? Betul ke, Mal? Betul lah, sebab tu hashtag kita kami hanya menyampaikan. Yes. Di betul Kalam lah, TV Ustaz, kami hanya menyampaikan dan tugas anda untuk menyampaikan kepada lain sambil tengok. Jadi dan, macam mana, Mat? dan mereka perlu ingat juga Luqman, Yes, sebenarnya saya. mereka menyaksikan secara live streaming. Maknanya sekarang ni dia tengok melalui Kalam TV. Betul. Tetapi Mal, kita ni bukan berdiri seorang. Betul. So, di samping kita, kru-kru kita sebenarnya kami sangat memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan. Yeah. Sebab apa kan, Mal, Ustaz, sebenarnya kita ni gerakan kira NGO. Kita Yelah. tidak ada dapat tajaan melainkan daripada tuan-tuan yang mana ingin menyumbang pada kami, terutamalah orang kata kan di bulan Ramadan yang mulia ni, untuk menyumbang kepada kami untuk terus kami berkarya memberi ilmu dalam Moreh Ilmu, Moreh Ilmu. di Kalam TV. Betul, Yes. sebab apa Ustaz, kita nak bergerak tu of course lah kita memerlukan sokongan Ustaz betul tak Ustaz? Betul, Mal. Jadi sepanjang Ustaz bersama dengan Kalam TV dalam rancangan Moreh Ilmu, mungkin Ustaz boleh
jelaskan sedikitlah kelainan benda-benda yang menarik dalam murid ilmu ni Ustaz. Yes. Okey, insya-Allah. Dalam murid ilmu ni kelainan yang dapat kita tampilkan, kita bagi ilmu secara santai, Yes, tetapi insya-Allah. matlamatnya sampai kepada penonton. Yes, kami hanya menyampaikan. Itu tagline kita. Jadi topik kita malam ini bertajuk Nuzul Al-Quran. Sebenarnya Yes. malam ni lah 17 Ramadan kan. Memang ngam-ngam. Masya-Allah, subhanallah, kita dah di ambang pertengahan bulan Ramadan Ustaz. Rasa sedih juga Luqman Allah. Yelah, bila nuzul Al-Quran ni sebenarnya kita dah menghampiri orang kata akhir-akhir Ramadan bakal meninggalkan kita. Ya, betul. Jadi malam ni merupakan satu ilmu konteks yang penting untuk Ustaz kongsi dan kita kupas, Mas. Iya betul. Banyak benda kita nak sembang-sembang lah, borak-borak dalam episod kali ini Ustaz. Dan yang paling best topik kita malam ini, bulan Ramadan tu bulan mengaji ke? Yes. Ada. Sebab apa Ustaz? Kadang-kadang bila kita tengok kita tengok lah, bulan lain Al-Quran tu dia macam berhabuk rasa Ya, Ustaz. betul. Berhabuk, kadang-kadang Bersimpan dalam mana-mana. Yes, tersimpan rapat, kadang-kadang kain terlipat. Bila sampai berhabuk, masuk je bulan Ramadan kita terpaksa buang habuk tebal tu. Dan kita mengaji, buatlah tadarus lah, mengaji sendirilah. Tetapi lepas Ramadan, makan ketupat lemang Mal, Ustaz. Al-Quran tu macam jadi satu fenomena ketika bulan Ramadan. Jadi cantik tu Mal untuk kita Ustaz Ya, kupas bersama sebab kita ni. benda kadang-kadang kita di akhir zaman ni Ustaz, ialah Al-Quran tu kita dah sibuk tuan-tuan, dan kami juga yang banyak kelemahan di sini, banyak benda yang kita nak perbaiki. Sebab tu kita tampil dengan rancangan Murid Ilmu untuk kita saling mengingati. Dan topik ni sebenarnya Luqman berkaitan dengan nuzul Al-Quran lah. Di mana banyak benda kita nak kupas daripada permulaannya sehingga ke akhirnya. Tapi seperti biasanya Ustaz akan melihat juga sketsa senario berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Betul. Luqman. Yes. Di mana Ustaz akan menjawablah Persoalan yang timbul daripada mereka. Sketsa tersebut. Yang bestnya pelakon ni adalah terdiri daripada kru kita. mereka multitask Ustaz. Multitask. Dia orang lah syuting, dia orang lah pegang lampu, pegang mikrofon, segala-galanya dia orang. Tapi yang Ustaz tu saya kata tadi, sebab sumbangan tadi adalah membantu supaya kita murid ilmu ni boleh pergi jauh dengan ilmu-ilmu walaupun santai tetapi sangat berguna tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebelum kita start dengan sketsa kita kan, tadi kita nak minta sumbangan sebenarnya pada tuan-tuan dan puan-puan, usahawan-usahawan yang lain, boleh juga bersama dengan Kalam TV, terutamanya usahawan-usahawan mara ataupun usahawan di luar sana. Anda semua boleh mengiklankan produk anda di Kalam TV. Cara dia sangat mudah, Mal. Sangat mudah. DM saja. Mereka pertama sekali anda perlu komen dulu. Ataupun boleh PM tepi Kalam TV. Yes. Ataupun anda boleh lihatlah nombor tertera dekat bawah Kalam TV. InsyaAllah tim Kalam TV ni akan mendekati anda, dan kepada anda yang berminat untuk menawarkan apa sahaja produk. Yes. Kita nak support usaha lokal kita, Ustaz. Betul. Sebab diorang ni lah yang akan membantu ekonomi umat Islam. Yes, itu betul. yang terbaik tu. Bila ekonomi kita kuat, insya-Allah Islam ni akan berkembang luas. Macam dulu-dulu kita kuat, Islam ni kuat sebab ekonomi kita dijana oleh orang Islam, dibangkitkan oleh orang Islam, dan kita sendiri pegang ekonomi. Sama macam malam ni juga, Mal dengan Ustaz, sebenarnya malam ni kita bersama-sama dengan Abang Iqbal kita. Yang buat tanjak ni pun, kalau saya tak tahu tuan-tuan, rupanya tanjak kita ni bernama. Awak punya tanjak ni apa kan? Kalau awak tadi bingis-bingis apa nama awak tadi? Saya punya tanjak ni Arjuna Bingas. Ui. Kalau katakan oleh pemilik dia ni Ajuta Bingas. Ajutan Bingas ni ada satu perkataan bahasa Bugis, tak? Tetapi yang saya difahamkan tanjak Luqman juga Ustaz ni adalah Solok Timbuh. Saya ingat yang itu bahasa Nogori. Asal negeri. Kalau orang negeri tak tahu, malu lah. Kita bukan orang negeri, saya orang KL ni kan. Jadi tuan-tuan, macam mana Abang Iqbal kita ni daripada Gedung Warisan Bangsa ni boleh bersama kita malam ni. Tuan-tuan yang mempunyai produk boleh juga turut iklan dan bersama-sama kita untuk menjayakan. Jadi Mal, bagus satu. Sebelum tu juga Luqman, kita nak mengajak kepada anda untuk hadir ke Plaza Mara Sembang ataupun hadir ke mana-mana Plaza Mara negeri yang terdekat. Kita menawarkan pelbagai produk. InsyaAllah berkualiti, support usahawan lokal. Betul. Dan pastikan sumbangan anda itu akan memberi semangat balik kepada umat Islam dan juga kepada pembangunan negara, sosioekonomi umat Islam. Betul, Ma. Sebelum itu, Ustaz dah ready? Sedia. Kita nak bagi Ustaz, tonton kepada Ustaz sketsa pertama dahulu. Kita saksikan dahulu.
Jom kita saksikan bersama-sama, tuan-tuan. Huh. Asal aduh. Kalah. Aku dah beli macam-macam lah ni. Aduh. Macam ada yang tak kena Asal macam ada yang tak kena Aku nak kena tengok kalender lah. Mana kalendernya? Alah. Hari ni nuzul Quran, ya Allah. Tapi nuzul Quran tu apa lah? Sampai berabuk mat Quran ni. Patut rasa macam tak kena. Okey. Tapi nuzul Quran tu apa Ustaz. Okey. Ustaz. Jadi kan, macam saya kan. Saya tak ingat pun nuzul Quran ni Ustaz. Dan mungkin saya tak tahu. Dan ramai lagi orang tak tahu apa itu nuzul Quran. Jadi minta Ustaz tolong bagi pencerahan. Apa itu nuzul Quran? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita dalam rancangan Moral Ilmu. Ya, Bro Mat. Luqman dan juga Ustaz Muhyiddin. Ustaz Muhyiddin, yes. Tapi sekarang ni sebelum kita mula lah, saya rasa sebelum Ustaz menjawab sketsa tu tadi, baik kita odai dulu. Yes, Aman. Ganti Ustaz dah cakap-cakap dia dah haus payah. Ya. So kita odai. Kita minta Bro Luqman lah. Boleh kita odai. Bro, air bro, minta odai bro. Kejap Alhamdulillah. Jadi kepada anda, datanglah ke restoran tingkap ni. Yes. Mereka pun antara penajuk utama kita Ustaz. Ya, Setiap betul. malam Ustaz, masya-Allah, Setiap malam. subhanallah. Dah bertingkat-tingkat dah. Dah bertingkat-tingkat betul daripada sangat. episod pertama Aman kan. Ya, Dia belajar. betul, tuan. Dan ikan bakar dia sangat sedap, Sangat asyik. power. Tadi saya pakai ayam bakar. Sedap, Terbaik. Terbaik. Okey, Okey, air. kita odai dulu. Kita odai. Saya nak teh-o suam. Sama Teh Oswam bro. Sama. Tiga-tiga TO lah macam tu. Nampak kita ada Bukan semua apa hujang sebenarnya, gini. nama program Moral Ilmu. Yes. Jadi kenalah ada santai-santai sikit. Kalau tak bosan lah kalau kita terlampau formal kan Yes. Luqman Sebab dia sebenarnya Moral ni kita ambil daripada orang lepas tarawih Moral. lepas tarawih. Dia orang makan. Tapi kita malam ni kita nak bagi santapan perut dan santapan rohani. Santapan rohani dan juga santapan minda juga. Yes. Subhanallah. Jadi Ustaz, kita tak nak buang masa Luqman. Yes. Kita bagi lorong kepada Ustaz Muhyiddin Ya, untuk Tuan. menjawab. Pasal Dia sketsa lupa. tadi. Yes, Sketsa dia sketsa lupa. tadi. Ustaz, Dia lupa. Nuzul Al-Quran. Tapi mungkin Ustaz boleh khabar dengan jawapan apa tu nuzul Al-Quran sebenarnya. Yes. Okey. Baik, Luqman. Ustaz. Okey. Okey, Abang Luqman. Nuzul Al-Quran ni Yes. sampai boleh terlupa pula Ya, tadi betul. kan. Terlupa. Dalam bulan Ramadan pun boleh lupa. Itu yang boleh. Dia ramai orang kata saya pun saya terlupa macam tu. Aduh, hai. Sebab Okey. sibuk sangat dana raya sebenarnya. Yes. Dan kita terlupa. Dah lepas 15 yang pertama kan. Aduh, rugi. Masuk pula 16 17 dah dengar lagu raya. Dah dengar raya. Dengar lagu Orang raya. pun nak raya. Walaupun PKP tak boleh raya, nak juga raya. So terlupa. Macam mana Ustaz? Cuba Ustaz ringkaskan sikit Okey. pasal sketsa tadi. Ustaz. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, berkenaan dengan nuzul Al-Quran kan. Nuzul Al-Quran ni adalah peristiwa penurunan kalam Allah ataupun wahyu ya Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kejadian ni dia berlaku dia ada dua pendapat ulama sebenarnya. Yang pertama berlaku pada malam 17 Ramadan. Sebab tu 17 Ramadan kita ada sambutan nuzul Quran. Baik. Kan? Dan pendapat yang kedua mengatakan pada 24 Ramadan. Oh, maknanya ada perselisihan Ada lagi perselisihan lagi di antara 17 dan 24 Ramadan. 24 Ramadan. Okey, Kan? Ustaz. Cuba uraikan lagi Ustaz. Ya, jadi
peristiwa yang berlaku yang sebagaimana kita tahulah, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhalwat di dalam Gua Hira. Baik. Kemudian malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi. Ya, bertemu dengan Nabi, ya, dan meminta kepada Nabi agar Nabi membaca Iqra. Iqra. Ya, Iqra. Itu adalah wahyu yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada surah Al-Alaq, yakni Iqra. Ya, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu, ya, adalah merupakan seorang yang ummi. Ya, tidak tahu membaca dan juga, ya, tidak tahu mengeja dan sebagainya. Jadi setelah malaikat Jibril beberapa kali memohon kepada Nabi untuk membaca dengan kalimah Iqra, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari'in, apa yang aku nak baca. Jadi Jibril pun menyambung, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat yang pertama ini turun, ya, sebagai wahyu yang pertama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu merupakan titik tolak kepada, ya, sahnya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan peristiwa nuzul Al-Quran. Dan nuzul Quran ni sebenarnya, nuzul Quran ni dia ada, kalau kita baca kitab karangan Imam Asyuti, dia berlaku dalam 2 peringkat. 2 peringkat. Yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni adalah langit dunia. Langit dunia. Ya, yang dikatakan nuzul ni adalah peringkat yang pertama sebab keseluruhan Al-Quran kalamullah daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah tu semua sekali 30 juzuk. Maknanya 30 juzuk tu dah turun dah dulu. Ya, turun dulu ke langit dunia. Oh, Ustaz, kita start dulu. Oh, masya-Allah. Terima kasih brother. Kita dah Orang Melayu kata tiap bujang. Saya tadi TO. So, awak sama apa tadi? Sama, tak apa, ambil dulu. Sama dulu. Kita bagi yang tetamu dulu. Okey, Ustaz, sambung Ustaz. Silakan. Okey. Kemudian peringkat yang kedua yang dinamakan Al-Munazzal. Al-Munazzal. Al-Munazzal ini adalah, ya, Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selama 23 tahun lamanya. Yang kita ketahuilah, 10 tahun di Mekah dan 13 tahun di Madinah. Ya. Maknanya tempoh 23 tahun untuk melengkapkan 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran. Baik. Jadi 2 peringkat ni lah. Yang pertama nuzul. Yang kita sambut sebagai nuzul ni, ya, secara kita maklumkan adalah proses keseluruhan yang berlaku kepada Nabi. Maknanya Jibril menyampaikan wahyu dan juga Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian Jibril turunkan pula wahyu itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah, ya, yang berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, ya, kepada Nabi dan kepada seluruh umat Islam. Baik, sebelum kita bergerak lebih jauh lagi, nak Yes, panaskan lagi pembincang kita. Baik, Model Mak. ilmu Ni kita baru nak start ni, Mak. Baru cerita pasal turun ni. Saya pun mau cerita lagi nak sentuh pasal kemudian. Yes. Sebentar lagi kita akan kembali lagi dalam rancangan Model Ilmu dan saksikan kita di segmen kedua Ustaz dan juga Bro Luqman. Yes, Tapi sebelum tu kita kasihlah kami minum dulu. Betul. Sila Ustaz, minum dulu Ustaz. Dah sempat. Mak, kita minum, Sila. Mak. Baik, Kita kita lagi minum. selepas ni insya-Allah. Baik.
Baitul Mal terdiri daripada dua kosakata Arab, iaitu bait, rumah, dan mal, harta. So Baitul Mal ni kalau ikut istilah contemporary adalah satu tempat perbendaharaan negara ataupun Kementerian Kewangan. So sejarah Baitul Mal bermulanya pada zaman Rasulullah tetapi secara tidak formal. So selepas daripada zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, ketika itu Baitul Mal ni diwujudkan di bawah satu diwan. Diwan ni maksudnya pusat. Maka Baitul Mal secara officialnya, secara rasminya bermula pada zaman Saidina Umar Al-Khattab. So dalam konsep negara Malaysia, Baitul Mal berada di setiap negeri-negeri yang ada dalam Malaysia, khususnya di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang mana diperuntukkan di bawah peruntukan undang-undang, enactment dan juga akta. So Baitul Mal ni dia berperanan untuk mengumpul harta-harta orang Islam, sama ada zakat, wakaf ataupun emas, perak dan segala harta, maka dikumpulkan, dilaburkan dan juga digunakan untuk kebajikan. Kebajikan ni saya pecahkan kepada beberapa, iaitu yang pertama pendidikan, kepada sosial, kepada infrastruktur dan juga kepada kesihatan. Maka kalau kita lihat berkaitan dengan Baitul Mal, dia ada tempat untuk orang bayar zakat dan tempat untuk orang memberi wakaf dan juga sumber am, dan Baitul Mal juga kita nampak adalah sebagai satu tempat untuk kita mengagihkan segala harta orang Islam yang telah dikumpulkan kepada yang memerlukan. Saya bagi contoh. Untuk golongan dalam kategori sosial ataupun kebajikan, yang ini kita letakkan kepada 8 asnaf yang menerima zakat khususnya. Antaranya zakat kepada fakir, kepada miskin, kepada mu'alaf, kepada ibnu sabil, kepada gharimin dan sebagainya. Seterusnya kepada pendidikan yang mana diberikan sumbangan dan juga peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Seterusnya kepada kesihatan yang mana kita wujudkan bantuan-bantuan kesihatan yang mana dipohon oleh orang Islam, dan infrastruktur. Infrastruktur ni kita boleh nampak seperti terbinanya masjid, terbinanya surau, terbinanya madrasah. Semuanya adalah hasil daripada sumbangan ataupun peruntukan daripada Baitul Mal. Dan bagi kita, saya nak tekankan kepada masyarakat di Malaysia khususnya, kita selalu nampak orang susah, selalu nampak orang yang memerlukan. Tetapi kadang-kadang yang susah dan memerlukan dia malu untuk datang untuk memohon bantuan. Maka peranan kita yang ada pada hari ini, kita sama-sama kalau kita nampak mereka yang susah, mereka yang daif dan nampak memerlukan, kita bersama-sama melaporkan kepada pihak Baitul Mal. Sebab apa? Sebab pihak Baitul Mal tak pernah menghalang setiap orang untuk memohon. Memohon ni dia ada dua, sama ada permohonan tu diterima ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya kalau cukup syarat, cukup ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal, pasti akan diberi bantuan. Dan sebab tu kita gunakan kuasa viral bukan untuk kita mengeji Baitul Mal, tetapi untuk kita membantu orang-orang yang kita nampak sendiri dengan mata kepala kita mereka memerlukan bantuan. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang masih lagi bersama-sama kami di Moreh Ilmu yang secara live di Kalam TV, Mas. betul. Yes. Jadi tuan-tuan, kita masih lagi berkudara dan tuan-tuan, saya sebelum kita nak mula ke segmen kedua ni, Mas Ustaz, izinkan saya promo lah. Okey, yang pertama, keris ni kita nak cerita sikit lah. Sama juga daripada Abang Iqbal tadi, daripada gedung kita. Daripada Tengkolok ni, orangnya memang sangat berseni kan? dia memang berseni. Dia buat sangat tengkolok, gembira dia lah. buat Bagus keris. Yang keris ni keris hidup, tuan-tuan. Kalau tengok harga ni, Masya Allah, sebulan gaji saya, tuan-tuan. 1,200 mal. Mahal ni, Ustaz. Tetapi Betul. cantik lah. Cantik. Dia punya ukiran dia sesuai Boleh. untuk kita letak jadikan perhiasan kan sebenarnya. Boleh. Tapi kalau mak nak malam ni, boleh je potong kek ni. Itu kuih tu ni untuk rasa. kita makan kuih. Boleh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Allah tuan-tuan Allah. boleh dapatkan keris
Yang ni boleh beli. Tanjak ni pun boleh beli di Package kita ni. punya Bank Iqbal kita. Ya, betul. Kalau minat datang je Plaza Mara Seremban ataupun kontak nombor yang tertera tadi. Yes, gedung warisan bangsa. Ya. Jangan nak bagi tahu, Abang Iqbal ada bagi tahu juga kalau tuan-tuan berminat untuk sewa pun boleh pakai. Boleh maknanya boleh. nak kahwin saja nak melarang, dia sewa dalam RM10 ke RM20. Kalau Masya masuk Allah. keris RM30 Ustaz. Oi, harga berpatutan. Cantik ada Ustaz. betul. Maknanya lepas ni kalau Ustaz ada live man, dia boleh sewa lagi. Tetapi Asyikkan sebelum yes. kita bergerak lebih ke soalan seterusnya, jangan lupa like dan share dahulu. Yes. Sebentar lagi kita akan ada segmen ketiga Ustaz. Yes. Dan juga Bro Luqman. Yes, Nanti yes. kita memberi peluang kepada anda untuk bertanyakan apa saja soalan insya-Allah yang berkaitan dengan nuzul Al-Quran. Yes. Dan juga apa-apa saja soalan yang terbukalah. Harap-harap Ustaz Muhammad seperti biasa bersedia untuk menjawab persoalan-persoalan audiens setia kita Ustaz. InsyaAllah. Maknanya Mal, Ustaz, audiens ni senang je. Dia dah like, dah share. Dia kata, nak tanya sikit lah pasal nuzul Al-Quran ni pada ustaz kita. Ustaz kita hebat lah ni. Dia just tekan dekat komen tu, tanya, Ustaz nak tanya sikit lah pasal nuzul Al-Quran. So tanya, insyaAllah saya dan Akmal akan bacakan di segmen ketiga. Ya betul. So Luqman silakan tanya soalan Okey, dulu. sebelum diorang tanya, biar kita tanya dulu Mat. Ya. Okey Ustaz, tadi kita dah ceritalah pada Syahrul Ramadan tadi, ayat surah Al-Baqarah tu, Allah menurunkan pada 2 peringkat. Ya. Tetapi daripada langit ketujuh kepada Nabi, dia memakan masa selama 23 tahun. 23 tahun lah. Jadi kita nak tahulah Ustaz, ibrah atau pengajaran, mengapakah Allah menurunkan kepada Nabi? Kan kita tahu Nabi ni hebatlah kan. Kalau dia pelbagai mukjizat. Betul. Tapi kenapa mengambil masa selama 23 tahun untuk diturunkan secara peringkat? Apa di sebalik Ya, kan? yes. Kita Mesti beritahu ada lah. kebaikan atau penceritaan yang sebenar. Boleh Ustaz ulaskan kepada penonton dan kepada kami juga. InsyaAllah. Okey, terima kasih Abang Luqman. Okey. Berkenaan dengan munajjaman ataupun Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat kan. Baik. Yang kita sebutkan tadi, dia ada beberapa hikmah sebenarnya. Baik Ustaz. Tapi antara hikmah yang para ulama sebutkan, yang pertama adalah ketika berlakunya peristiwa penurunan Al-Quran, dia adalah untuk menguatkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada Allah Subhanahu taala rakamkan dalam Al-Quran sendiri. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Khamis malam Jumaat ni kita ni disunatkan membaca surah Kahfi. Ya. Kan? Surah Kahfi, yes. Jadi Allah Subhanahu taala rakamkan dalam surah Kahfi yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ya, wahai Muhammad, adakah kamu akan membunuh diri dengan bersedih illam yu'minu, ya, jika orang-orang yang kafir ini tidak beriman dengan wahyu yang diturunkan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi motivasi kepada Nabi untuk menguatkan jiwa Nabi. Ya, kita tahu bagaimana orang kafir ni banyak mempersendakan dakwah Nabi kan? Yes, daripada awal. Daripada awal lagi. Jadi Allah turunkan Al-Quran ni berperingkat-peringkat dengan pelbagai penceritaan, dengan pelbagai kisah-kisah Nabi yang terdahulu, dengan pelbagai ayat-ayat motivasi untuk menguatkan hati Nabi supaya Nabi boleh terus menyampaikan dakwah. Sampailah akhirnya kita dapat iman dan Islam hari ini. Allah Itu yang pertama. Yes. Ya, itu yang pertama. Betul. Yep. Kalau Yang- cerita Zombie Kopi Pisang, perpa. Perkara pertama. Ini perke. Perkara kedua. Perkara kedua Ustaz. Cuba dengar Ustaz. Perkara kedua. Ya, okey. Kan. Okey, perkara yang kedua adalah kalau kita lihat, ya, Nabi ini walaupun seorang Nabi dan Rasul, tetapi Nabi ini merupakan seorang yang ummi. Ini cukup banyak sekali ditekankan, ya, sama ada dalam Al-Quran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kenapa? Kerana Nabi nak mengiklankan fitrah Nabi ini adalah manusia. Nabi ini dipilih di kalangan kita sendiri, manusia. yes. Kan? Bukan diambil, didatangkan daripada orang lain, tidak. Ataupun makhluk yang lain, tak. Jadi fitrah Nabi sebagai manusia, ya, Nabi perlu melalui proses pembelajaran. Pembelajaran. Untuk menguatkan ilmu Nabi, kukuhkan lagi ilmu-ilmu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Baik Ustaz. Ya, supaya Nabi boleh belajar. Baik Ustaz. Dan juga hikmah dia supaya kita ni umat Islam tidak mudah putus asa untuk mempelajari ilmu ataupun mempelajari Al-Quran.
Nabi belajar wahyu Al-Quran ni turun 23 tahun. 23 tahun. Lama kan pada Nabi. Lama. So pada Nabi tu. Ya, saya Ustaz. Maknanya 23 tahun Nabi tak putus asa untuk belajar Al-Quran. Allah, lama Jadi tempoh tu, Ustaz. kita ni lah umat Nabi kan. Itu Nabi 23 tahun tak putus asa. Jadi takkan kita ni orang biasa umat Nabi baru belajar seminggu, sehari tak dapat dah putus asa. Kena marah Ustaz. Zaman saya dulu marin, dia cubit tu. Zaman dulu rotan kalau kita mengaji ni, rotan sebesar alam ni, kalau salah baca tu dia lagi kita. Dah kadang dah tertutup pintu dah. Maknanya sekarang tu ibrah daripada pengajian tadi tu untuk memberi kecekalan tadi Ustaz, betul Ustaz? Kecekalan. Learning process kan. Ya, tu, 23 tahun tu Ustaz ya. 23 tahun. Ada perka tak Ustaz? Perkara ketiga pula. Ada. Perka tu ada. Okey. Untuk perkara yang ketiga, ya, untuk memudahkan hafazan, ya, untuk memudahkan tadabbur dan juga pengamalan umat ketika itu. Maksudnya wahyu ni kalau turun sekaligus semualah kat kita kan. Bagilah kita contohlah, kita ni seorang. Bagi kat kita ni nasi Arab satu dulang kambing. Sekor. Mampu kalau kita nak habiskan terus sekor kambing. Tak Nasi mampu. pula satu dulang. Tak mampu. Tak mampu Ustaz. Kalau bulan puasa pun Ustaz kan, gambar Ya, kan. kan, Kita bulan puasa. selera besar. Buka puasa tak ada dah habis dah. tak habis, Minum kan. air kurma kadang dah kenyang. Betul cakap Ustaz tu Jadi kan. ibaratnya macam tu. Tapi kalau kita makan nasi Arab yang sedulang tadi tu, kita makan sedikit demi sedikit. Contohnya dalam masa sebulan kita ambil sepinggan, Ya, betul. kan? Sikit, lama-lama habis tak? Habis Ustaz. Akan terah Habis. kisah Ustaz. Makanan Betul. kurang. Ustaz. Nampak realiti penceritaan Ustaz tu kenapa kan. diturunkan secara peringkat-peringkat. Baik Ustaz, sebelum kita ke arah soalan seterusnya, Yes. jangan lupa kita ada sketsa yang kedua. Ada lagi Mak? ada lagi Kita nak sketsa. mengajar penonton setia Morek Ilmu untuk saksikan sketsa kedua. Dan kebanyakan sketsa kita ni sebenarnya Lokman, Masya Allah, mereka ni lucu-lucu sebenarnya Ustaz. Kreatif dalam menghasilkan video. Kru-kru kita sendiri memang terbaik. Kru-kru kita sendiri yang buat ni, Ya. diorang ni memang sangat berbakat Masya lah. Allah Allah. bagi ilmu pada diorang berbakat Ya. untuk Allah sampaikan Akbar. walaupun dalam watak yang kelakar kelucu tapi dia cuba menyampaikan sesuatu. ada maknanya Yes. yang berlaku Sebab- dalam senario yang Yes, sebenarnya. bukan apa Man. Kita punya kontak lah. Kami Yalah. hanya menyampaikan. Baik, Yes. kita tak nak buang masa, kita saksikan dulu sketsa yang kedua. Baik. Tuan-tuan, sila. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك. Masya Allah, saudara Najmi. Sedap betul suara anda. Sadaqallahul Azim. Meh duduk sini. Ada cerita sikit. Aku nak beritahu. Cerita apa saudara Najmi? Sedara tahu kan, malam ni malam apa? Malam nuzul Quran. Ya, malam nuzul Quran ni malam yang penting untuk orang-orang Islam. Pada malam nuzul Quran ni kita kena perbanyakkan membaca Quran dan sebagainya lagi lah. Tapi saya nak tahulah, saudara Najmi. Selain malam nuzul Quran ni kita baca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, apa lagi amalan-amalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada malam nuzul Quran ni? Banyak sebenarnya amalan kita boleh buat pada malam nuzul Quran ni. Kalau tak percaya kita tanya ustaz. Apakah amalan-amalan yang boleh kita buat sepanjang malam nuzul Quran? Jadi bagaimana ustaz? Masya Allah, kita kembali lagi dalam rancangan Morek Ilmu untuk Yes. kali yang seterusnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Lokman. Mat. Jadi macam mana perjalanan program hari ini? Berjalan lancar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pun dah tengok sketsa kedua, Mas. Ya, betul. Daripada tadi dia mula, aku pun lupa. Terakhir kali tiba-tiba sketsa ni dia start baca Quran. Member dia pula yang tidur. Malam nuzul Quran ni kan. Jadi Mas, cara Tadi Mas. dia lupa. Tadi dia lupa. Tadi kita lihat dia lupa, sekarang dia ingat pula Ustaz. Allahu Akbar. Dia pula menceramah dengan saudara. Dia bagi kesenangan pada kawan dia. Jadi Dah Mas, ingat terus beramal itu. dia terus Mas. Jadi Baik. Ustaz, macam mana cerita sikit kita punya Mungkin sketsa Ustaz ni Ustaz? boleh ulaskan. Ulas sikit-sikit tentang sketsa kita tadi Ustaz. Boleh Ustaz? Okey. Kalau kita tengok sketsa kita tadi kan, dia tanya kan, apa amalan yang kita boleh buat malam nuzul Quran ni? Kan, amalan yang boleh kita laksanakan banyaklah. Banyak yang kita boleh laksanakan. Ya, antaranya yang paling utama bila sebut nuzul Quran, baca Quran lah. Baca Quran. Nama pun baca nuzul Quran Nama Ustaz. pun nuzul Quran, Betul. kan? Yes. Tapi kita kena ingat,
Bila kata baca Quran ni bukan ketika nuzul Qurannya. Kan? Dan juga bukan ketika Ramadannya. Kalau boleh kita kena berterusan. Baik. Berterusan sebab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita sebutkan tadi berturutan kan. Berturutan. Baik. Ya. Jadi hikmahnya juga kan perkara tersebut berlaku lama. Jadi Nabi ni tidak berhenti-henti membaca Al-Quran. Nak menceritakan kisah berperingkat tu Ya. sebab nak bagi tahu kau bacalah hari-hari. Baca hari-hari. Jadi malam nuzul Quran antara yang utamanya baca Quran. Ya. Kalau kita sebelum tu tak bermula, kita mula malam nuzul Quran ni dan disambung berterusan kalau boleh sehinggalah nafas yang terakhir. Terbaik. Memang terbaik. Dan amalan yang lain yang boleh kita laksanakan adalah kita mungkin hidupkan kalau sebelum PKP dulu kita boleh buat ceramah, Baik. tazkirah, Baik. ya kita hidupkan dengan Malam-malam dengan tadarus, malam-malam dengan begitu. tadarus kan. Ataupun kepada mereka yang seorang penghafaz ni, mereka menghafaz baliklah malam-malam tu. Sebab malam tu lagi barakah sebenarnya Ustaz. mengulang. Kita panggil i'adah kan. Mengulang semula Al-Quran apa yang telah dihafazkan untuk kuatkan ingatan mereka kan. Oh, baik Ustaz. Ataupun kita boleh buat je amalan-amalan lain yang mana mudah seperti zikrullah, zikir, ya, bertasbih, bertahmid, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebab dalam Al-Quran itu sendiri ada kandungan-kandungan yang sememangnya bertujuan untuk mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dan Ustaz. sebenarnya okey. yang paling penting Al-Quran ni dia ada satu khasiat. Lagi-lagi kita di zaman PKP ni tuan-tuan, sebenarnya bila kita membaca Al-Quran ni dia boleh membuatkan antibody dah sebenarnya. Dia memberi InsyaAllah. sesuatu dalam badan ni kita untuk sentiasa kekal Yes, segar. sentiasa kekal segar. Sebab Ustaz kan ada orang pernah cakap lah kan kalau kita baca Yasin ni pun sebenarnya kita akan rasa kenyang sebab kita zikrullah. Makna Ustaz tadi kata dalam malam nuzul Quran kita kompreskan lah kan. Maknanya kita senang kita kembali pada Allah, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Itu je sebenarnya pada Itu malam yang paling nuzul penting. Quran. Keyword dia paling simple kita nak ingat kan. Yes. Mak, apa Baik, kata kita tanya sebenarnya, soalan yang seterusnya, Mak? Sini. Yelah, benda ni yang saya tanya Luqman Okey. sebenarnya. Kadang-kadang kita terfikir juga tau. Baik. Masa-masa belajar dulu, zaman sekolah apa semua kan. Baik, Mak. Kita terfikir kenapa sebenarnya kan Al-Quran ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sallallahu alaihi Apa wasallam. specialitinya Ustaz? Dan kenapa Ustaz? Kenapa dengan Nabi Muhammad? Kenapa kita tak menerima sekali daripada kitab Taurat, Injilnya, Zaburnya, kan? Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khusus pada Al-Quran saja. Satu PI travel lah kiranya untuk umat Nabi Muhammad ni kan. Ya. Special kita ni masya-Allah. Silakan Ustaz. Silakan. Okey. Alhamdulillah kan. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Kita kata kenapa Allah bagi Al-Quran ni kepada Nabi Muhammad? Ya, perkara yang paling utama adalah sebab Al-Quran ini adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi, mukjizat yang paling besar berbanding mukjizat-mukjizat yang lain yang Nabi ada. Air keluar daripada jari, membelah bulan, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mukjizat aku yang paling besar daripada segala mukjizat-mukjizat yang ada, ya, adalah Al-Quran. Ketika di dunia lah. Nabi ada beberapa lagi mukjizat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Kan? Dan sebenarnya Al-Quran ini, ya, yang diturunkan kepada Nabi dan khas kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita kata kenapa tak turun kepada nabi-nabi yang terdahulu? Ya. Nabi-nabi yang terdahulu dia ada suhuf-suhuf dia. Ya, suhuf-suhuf ni maksudnya lembaran-lembaran kalamullah yang merupakan syariat, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Baik, Tetapi Al-Quran ni dia lebih special daripada suhuf. Sebab Kira- suhuf ni lebih banyak cerita tentang syariat. Baik Ustaz. Ya, tapi Al-Quran dia bukan kisah tentang syariat sahaja. Al-Quran ni dia ada, ya, dalam Al-Quran ni kandungan dia ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, perintah dan larangan, ya. Ada kisah tentang syurga dan neraka, ya. Ada kisah nabi-nabi yang terdahulu, ada kisah tentang Undang-undangnya. undang-undang, ada kisah yang berlaku Kekeluargaannya. kekeluargaan yang berlaku dalam kehidupan nabi pun ada. Lengkap. Lengkap. Al-Quran ni dia melengkapi kehidupan kita. Syumul. Ya, syumul. Yes. Masya-Allah subhanallah. Saya rasa kita lupa something lah Luqman. Betul lah kita
Yalah, kita seronok dengan Ustaz. kita hari ni sebenarnya kita special lah. Special Kita datang dengan juga special. tanjak Ah, yes, dengan baju Melayu ni, Masya Allah, Kedisnya dengan macam-macam pameran beginilah. Sebut, Tetapi Luqman, Yes. kita nak promo lah. Yes, Sila kepada bagi pada tuan-tuan. promo saya lah. Macam ni lah, kita sebenarnya kita ada satu baju eksklusif untuk program Morning Ilmu. Bro, mari sini bro. Ustaz ingat lagi pelakon sketsa kita tu? Tak ada baju, panggil je lah. Hari ni sebab kita nak pakai tanjak ni kan. Nak so kita pakailah baju Melayu. Jalan sikit. Jalan sikit SOP bro. So yang ni kita merupakan Ustaz, ini Amal, ini merupakan kru kita lah. Ya. Di samping dia berlakon, dia juga adalah penerbitan yang terbaik tuan-tuan. So tuan-tuan nak bagi tahu satu benda yang tuan-tuan boleh bantu lagi dekat Kalam TV ni, tuan-tuan beli baju ini. More Ilmu Live. Maknanya bila tuan-tuan beli, tuan-tuan menyumbang kepada Kalam TV. Betul Quran? Jadi untuk kita terus buat kerja-kerja baik. Senang je tuan-tuan. Hanya perlu DM atau call nombor yang tertera ni. Senang. Betul. Baju pun sedap ni. Kalau bukan SOP saya dah pegang-pegang. Selesa kan? Selesa. Luqman? Ustaz Selesa. mengenai Selesa. 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 Sangat selesa. Jadi bro, thank you bro. Harganya kalau RM50 mal. RM50 di Semenanjung lah. Yes. Tapi kalau pergi ke Borneo, kita tambah RM5. Tambah RM5 je. InsyaAllah. Tuan-tuan, harga ni sebenarnya sangat betul sebab kain ni, fabric dia sangat bagus. Tetapi yang paling baik bila tuan-tuan sumbang atau beli, tuan-tuan menyumbang kepada kerja-kerja amal yang dibangun oleh Kalam TV, terutama dalam More Ilmu. More Betul bang Ilmu. Ustaz. Betul. So- Okay, thank you bro. Dah, terima kasih bro Terima kasih. Bersama bang, bersama balik. Kalau kita boleh tak ada siapa pegang lah bro. Sambung lagi. Yang penting More Ilmu terus berjalan. Ya, yes. Jangan biarkan terhenti di sini. Ya So saya. Luqman, ada lagi ke soalan kita nak Kita ajukan? sebenarnya kita dah menghampiri ke penghujung dah ni sebenarnya. Kita Mak. nak berehat dulu lah. Kita rehat dulu lah. Belum Air lagi. pun rasa boleh minum lagi ni. boleh Sebelum minum ni lagi. sejuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tamat ni Kita Mak. ni poster NGO jangan Yes. lupa. Okey, Mak, cuba cerita sikit, Mak. Poster NGO ni kita juga mengalu-alukan kepada anda yang nak mempromosikan apa-apa sahaja program dakwah ke CSR ke Ustaz. Betul. Bolehlah tinggalkan komen. InsyaAllah kita akan paparkan semasa berlangsungnya Program. More Ilmu secara live streaming di Kalam TV. Kalam TV. Tak ada charge. Tak ada charge, Luqman. kita bagi secara percuma. Contoh siapa NGO ni? Contoh macam Aman Palestin, Syria ataupun Syria. madrasah-madrasah yang Mana-mana, perlukan masjid ke. bantuan ke apa kan? Just Just DM kepada Kalam TV untuk kita tolong promo. Ya, betul. Mal, Ustaz, nak cakap lah benda ni kita dah lah buat benda baik, kita free je Mal. Betul. Kita tak minta satu sen pun daripada orang untuk kita promotekan apa-apa bantuan yang diorang perlukan. Sebab itulah kita Alhamdulillah. sebenarnya Kalam TV ni ataupun rancangan More Ilmu ni kita hanya menyumbangkan usaha dakwah sedikit sahaja. Tetapi sebenarnya sumbangan anda tu yang paling bermakna. InsyaAllah itu adalah salah satu pelabur akhirat. Ya, Di mana kita Alhamdulillah. menjadi saksi, menjadi pembela kita di dalam alam kubur di padang mahsyar nanti. InsyaAllah. Ustaz betul Ustaz apa saya cakap? Saya salah rasa sila sumbangan betulkan. penonton yang dekat luar tu lebih besar dia punya sumbangan berbanding kita. Ustaz, Ya, cuba betul. Ustaz bagi sikit hadis penutup untuk segmen kedua ni. Bagi siapa yang bagi sedekah-sedekah tu, bagi sikit penguat hadis tu supaya diorang seronok nak bagi sedekah. supaya mereka lebih rasa bersemangat, menggalakkan mereka untuk Memberi sumbangan. Memberi sumbangan di Okey, ya, Kalam Ustaz. TV. Penutup sikit Ustaz. Saya tak bagi hadiah lah, saya bagi ayat sikit Quran ni, terus. sikit. Ayat Quran Terbaik terus Ustaz. lagi Itu bagus. betul nas kuat tu Ustaz, insyaAllah. Allah Subhanahu Ini Wa Taala kalau sebut, buka keris ni Sabar. Kita bagi Al-Quran dulu. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah ya bagi orang yang bersedekah ya masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa maksud dia? Orang yang bersedekah, infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni ya ibarat satu ranting ya yang satu pokok yang menghasilkan ranting. Ya, dalam setiap ranting tu akan ya menghasilkan satu pokok yang akan menghasilkan 7 ranting. Ya, kemudian setiap 7 ranting tu akan menghasilkan 7 biji benih, 100 biji benih. 100 biji benih. Jadi seolah-olah ya bila satu pokok menghasilkan 7 ranting dan 100 biji benih, dia akan dapat pahala tu 700 kali ganda. Banyak. 700 kali ganda. Bayangkan kalau Ustaz kalau dia bagi RM1 pun pada Kalam TV, maknanya Allah akan bagi balasan 700 Ya, kali ganda. kali ganda. Mungkin Allah juga bagi 7,000, 7 juta tak? Kita tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kami, saya, Mal dan Ustaz menyuruh kepada tuan-tuan untuk memberi sumbangan kepada Kalam TV untuk terus kita teruskan kerja-kerja baik ini, terutama dalam More Ilmu. Jadi tuan-tuan, Yang sebelum pastinya, kita pastinya teruskan setia bersama More Ilmu. Yes, sebab kita nak jumpa lihat lagi. untuk segmen ketiga. Jadi tuan-tuan, kalau ada soalan, last call Mal, last call. sila tinggalkan di komen. Ya, InsyaAllah betul. segmen InsyaAllah. 3 Ustaz akan tolong jawab. Jadi tuan-tuan, kita akhiri segmen kedua ni. Jumpa lagi Di InsyaAllah. segmen ketiga. Baik. InsyaAllah bersama kita.
Okey, Tan. Jumpa lagi. Jumpa lagi. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Mak letak pipi mak kat telefon, Ibu nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ibu nak cium. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak peluk dia, saya nak cium dia. Saya tiba-tiba rindu dek, saya teringat mata mak saya ada kesan kat ujung ni dah menua, ada kedut-kedut sikit. Saya nampak kat pipi mak saya ada kesan-kesan sikit, kesan menua. Saya rindu pipi mak saya nak cium dia. Saya rindu tangan dia yang berurat besar. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjaga. Subhanallah, kita kembali lagi dalam rancangan Murid Ilmu Ustaz dan juga Bro Lokman. Ya, Man. Untuk segmen yang ini yang segmen terakhir lah. Segmen Ya Allah terakhir. Akbar. Macam tak rasa masa kita dah nak di hujung-hujung rancangan. Laju rasanya bila majlis ilmu ni kan. Tetapi kita nak ingatkan lagi kepada anda yang sedang menyaksikan Murid Ilmu secara live streaming di page Facebook Kalam TV. Jangan lupa untuk terus like dan share dan follow kita dan copy link benda ni dan sebarlah ke dalam WhatsApp dan Telegram grup-grup yang ada. InsyaAllah kita sebar benda baik, kita pun akan dapat
Benda baik. Pahala. Pahala yang baik. Lagi-lagi malam nuzul Quran ni, betul? Ya, Betul Ustaz? betul. Betul. Moga-moga setiap amalan kita akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ah, betul, Luqman, betul. mungkin Luqman ada soalan Yes, terusnya yang sebelum kita macam beralih tadi. kepada audien lah. Okey. Kita tanya dulu soalan kepada Okey, Ustaz. Ustaz ya. lah kan. Tadi cerita sebelum kita closing tadi Ustaz, sebelum kita betul. kepada soalan audien tadi Ustaz cerita pasal sedekah. So saya saja nak petik lah daripada At-Tirmizi. Sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Betul. Cuba cerita sikit Ustaz. Maknanya di samping kita ngaji Al-Quran ni, sedekah macam mana lah Ustaz? Sebab kalau boleh hari-hari nak sedekah ke, ada waktu yang paling terbaik nak sedekah ke macam mana Ustaz? Cuba cerita sikit. Malam nuzul. Dan mungkinkah sedekah tu juga ada pahala khusus di bulan nuzul Al-Quran ni? Bulan ada tak, Ramadan Ustaz? ataupun malam nuzul Quran tu. Betul malam? Relax lah dengan tajuk kita. Itu sempoi lah kan. Okey Ustaz, cuba cerita sikit pada Malam tu semua. memang cantik lah. Cantik Saya betul suka betul. malam tu. Kita kalau suka kupas sikit Ustaz. Okey. Hadis daripada baginda Nabi sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Ya. Daripada Ibnu Abbas. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ajwadan nas ni maksudnya apa? Pemurah. Lelaki yang pemurah. Ya. Dan pemurahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan hinggalah ke akhir hadis ni. Ya. Saat apabila tibanya bulan Ramadan, kemudian Jibril datang ya dan mengajarkan kepada Nabi ataupun bertadarus Al-Quran bersama-sama dengan Nabi setiap malam dalam bulan Ramadan. Allah. Setiap malam Ustaz Setiap Jibril malam. akan turun jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, betul-betul hebat tu. Dan pada penghujung hadis tu disebutkan ya wa kana ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ni dalam bulan Ramadan bila jumpa Jibril ya baca Quran Nabi happy. Dikatakan Nabi ni ya sikap pemurah dia lebih berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain ni Nabi dah pemurah dah. Tapi bila jumpa Jibril ya lepas tu mengaji pula Al-Quran setiap hari. Nabi jadi berganda-ganda pemurah dan pemurahnya Nabi itu seolah-olah seperti angin yang bertiup. Senantiasa ada dan tak tahu petangnya. Ini khusus dalam bulan Ramadan. Allah. Itu yang saya suka soalan tu. Maksudnya bulan Ramadan ni antara perkara yang kita digalakkan kalau nak ikut sunnah Nabi ni tadi, tadarus Quran setiap hari, di samping itu banyakkanlah bersedekah. Tetapi Luqman, saya ada satu soalan ni yang mungkin Ustaz boleh kupaskan. Mungkin ada golongan mereka ataupun penonton yang menyaksikan ni, ialah kita sebagai manusia ada beberapa peringkat lah. Betul, Mat. Golongan yang mungkin yang lambat sikit membaca, Betul. kan, yang baru belajar Ustaz. Mungkin ada yang dah sederhana, sedang memperbaiki bacaan, dan yang mungkin dah expert Ustaz. Oh, yes. Tapi kepada mereka golongan yang baru-baru nak mengenal alif, Ba, ta, kira dan yang sebagainya. merangkak-rangkak lah kira mah. Ya, Yes. jadi adakah benda tu dikira juga sebagai pahala Al-Quran juga? Yelah, mereka baca menggunakan Muqaddam, Iqra. Oh, yes. Macam mana? Kadang Iqra tu semua kira Al-Quran ke tak sebenarnya Ustaz? jadi Dapat tak pahala pahala sebenarnya tu, Yes. pahala tu. Betul Ustaz. Macam mana Ustaz? Yang ini memang saya suka juga. Soalan favorite lah. Kita minum dulu, kita minum dulu. Kita minum Semua dulu. soalan semua Minum soalan dulu, Ustaz. favorite je. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Ustaz. Berkenaan dengan orang yang membaca Al-Quran, merangkak, ya. Ini ada disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menyebutkan, ya, man qara'a harfan min kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa huwa mahirun. Ya. Maksudnya barang siapa yang membaca Al-Quran daripada kitab Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mahir. Ya, ma'as safaratil kiramil bararah. Apa maksud dia? Pahala dia seolah-olah sebagaimana ya malaikat yang berada di arasy Allah Subhanahu wa taala. Oh, tinggi tu. Masya-Allah. Maksudnya malaikat, kita tahu malaikat ni adalah makhluk Allah yang tidak pernah buat kesalahan. Betul. Jadi pahalanya seolah-olah macam kita duduk berhimpun dengan para malaikat ni. Allah. Besar pahalanya. Maksudnya orang yang mahir cukup besar pahala bila dia baca Quran dan dia mahir. Hebat, Akan Ustaz. tetapi orang yang tak mahir janganlah tak baca. Oh. Sebab hadis ni ada sambungan. Ada sambungan Ustaz? Ada Cuba sambungan sambung dia, Ustaz, tengok macam mana kan? Ustaz. Ya, ada sambungan. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatatatta'u. Mana perkataan ni kita biasa dengar? Cerita P. Ramli. P. Ramli, Ahmad Al-Bab. Ingat tak? P. Ramli datang, lepas tu dia jumpa dengan isteri dia, dia cakap, ini Brindi.
Berindi. Berindi. Ini berindi. Betul lah. Betul. Pelato. Lepas tu bini dia kata apa? Bukan berindi, bendi. Abang ni tok-tok lah. Tok-tok tu apa Ustaz? Tok-tok tu, waya tok-tok rupanya Piramli ni belajar Jom, bahasa jom. Arab. Masya Allah, Hadis dia- Nabi dia sebut ambil tadi. hadis. Ya, waya tok-tok. Ya, maksud waya tok-tok ni barang siapa yang tersangkut-sangkut, yang susah, yang ada kepayahan untuk baca Quran, lidah dia tergeliat macam tadi kan, bendi jadi berindi. Berindi. Betul Ustaz. Falahu ajran. Nabi kata, dia baca juga Al-Quran, falahu ajran. Allah akan kurniakan 2 ganjaran kebaikan. 2 pahala kepada orang yang nak baca Quran juga. Jadi jangan berhenti. Ya, jangan kata kita ni tak berapa mahir lah, kita ni tak berapa pandai, baca juga. Ya. Penonton-penonton, orang yang tengok Moral Ilmu ni, bila dia tahu hadis ni, dia kena baca. Dia kena baca. Baca Quran. Maknanya dia dah tahu sebab dia dapat pahala tu. Pahala tu. Tak silap saya dia dapat 2 pahala tu sebab satu kesungguhan dia merangkak nak baca, betul. kesabaran dia. Yang kedua tu sebab dia membaca Ya, Al-Quran. sebab dia baca juga. Okey, dia baca satu alif bata tu pun dah berapa ganjaran pahala Ustaz? Satu huruf tu Ustaz? Setiap satu huruf 10 gandaan pahala. Masya Allah. Jadi kali 2 pula tu. Kali 2. Kalau Luqman dan juga Kali 2 maknanya dah link. Okey. Baik, Man. Kalau Luqman dengan Ustaz mungkin pernah mendengar satu dan juga penonton Moral Ilmu, mungkin kita pernah melihat ataupun membaca satu kisah orang buta ni di mana dia ingin sangat nak membaca Al-Quran. Tapi masya-Allah subhanallah, dia beramal hanya memegang Al-Quran dan berbicara dengan Al-Quran bahawa dia nak membaca tapi tak terdaya Ustaz. Ya. Dan bila dia meninggal, Allahu Akbar, dikisahkan mayat dia tu sempurna. Sempurna. Allahu Akbar. Jadi Allah angkat dia daripada Allah orang-orang angkat yang terbaik. darjatnya, Masya Allah. Mungkin dia tolong dan bersama-sama dibangunkan bersama Nabi. Walaupun dia tak boleh baca tapi Allah angkat darjatnya sebab keikhlasan dia, kesungguhan dia, kesabaran dia dalam menghayati Al-Quran tu sendiri. Okey, mungkin Luqman ada soalan lagi. Mungkin kita nak tengok audien dululah. Ya, saya cuba tengok dekat Mereka dah Facebook banyak ni kan. campaign ni. Sebab kita duduk tadi daripada iklan supaya Okey, dia orang tanya. Okey, Mas, saya tanya dulu boleh Mas? Saya tanya dulu. Saya scroll dulu, nanti saya bagi Luqman dululah. Boleh, saya daripada scroll dari tadi. Yang ni kita punya memang peminat setia kita lah Kalam TV ni. Hari-hari dia Hari-hari tengok ya? dia tengok kita punya Moral Ilmu. Jadi kalau tak baca tu saya rasa bersalah. Jadi kita nak meraihkan soalan ni, saya tanya Ustaz Ustaz dia tanya macam ni lah Ustaz. Kita tadi cerita pasal Siapa Al-Quran. namanya? Nama dia insya-Allah Husaini Khalid. Oh, Ada terbaik Husaini Husaini. Khalid. So hari ni kita anda baca terbaik. lagi soalan anda. Anda bagus. Orang macam ni Ni Ustaz betul memang peminat setia lah. Boleh Soalan saya ni tanya memang ni, kita biasa baca. Macam mana Ustaz dia tanya kesungguhan dia menuntut ilmu. Maknanya hari-hari dia tengok. Ini yang kita nak. Yes. Bukan tengok cerita Korea. Kan? Boleh Dan tengok. saya yakin Ustaz ini dia akan share juga ni. InsyaAllah. Jadi soalan Okey, ni senang soalan. Ustaz. Kita nak cerita pasal Al-Quran tadi kan Ustaz cakap satu lagi motivasi. Kita nak tanya Ustaz, dalam baca Al-Quran ni orang kata senjata kita adalah doa. Jadi Al-Quran ni bolehkah kita sebagai penawar ni? Kadang-kadang kita dengar orang baca kan, Ustaz saya nak sihat sikit, baca-baca. Betul ke Ustaz benda tu Ustaz? Ada ke pernah dibuat Nabi sebenarnya Ustaz? Kita nak tanya. Dan juga dari segi keyakinan kan. Yes, Kadang-kadang kita tak yakin. yakin kan. Lagi satu kita takut orang baca-baca ni jadi PU juga. Bukan apa ni? Penunggang agama. Saya terkejut tadi. Ya. Itu sebenarnya kita nak bagi konfirmasi sikit. Betul tak Ustaz? Boleh tak kita nak menggunakan agama ni, menggunakan Al-Quran ni selain daripada berdoa dan senjata kita dan kita memberi penawar kepada penyakit-penyakit yang ada sebagai boleh Ustaz terangkan Ustaz? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sendiri dalam Al-Quran. Sebut lagi, Allah Ustaz. rakamkan sendiri dalam Al-Quran, ya. Baik, Ustaz. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan diturunkan Al-Quran itu untuk menjadi penawar. Penawar. Ya, ma huwa shifa'. Ya, dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Allah. Kalau Allah sebut penawar ni, penawar ni Allah sebut dalam konteks yang umum. Baik, Ustaz. Maksudnya segala Al-Quran ni dia boleh jadi penawar ya untuk penyakit-penyakit yang fizikal ya, dan khususnya penyakit-penyakit berkaitan dengan rohani kita. Hati Hati lah kita Ustaz. lah, hati kita Masya-Allah. lah, kan. Ada orang sedih ya, dia mungkin ambil penawar makan banyak kan, kuih sampai bertingkat macam ni. Betul. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala merawat kesedihan Nabi. Kita ceritakan tadi kan? Yes. Allah Subhanahu Wa Taala merawat kesedihan Nabi dengan menurunkan wahyu-wahyu Al-Quran dan Nabi baca. Ya, Nabi baca dan akhirnya menjadi penyembuh kepada kesedihan Nabi, menjadi kekuatan, menjadi motivasi kepada Nabi. Ya, dan akhirnya Nabi ini menjadi satu manusia yang cukup-cukup cekal. Baik Ustaz. Ya, dan cukup-cukup hebat.
Baik, Kan? Kenapa? Kerana Al-Quran yang Nabi saban hari baca, ya, dan juga Nabi tadabbur dengan Al-Quran tersebut, ya, Nabi amalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan akhirnya daripada amalan-amalan Nabi tersebut dibawalah sehingga kepada ulama-ulama yang terdahulu sampai kepada kita, dan masih lagi ada, ya, dalam perubatan Islam yang mengamalkan perubatan secara dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya yang penting adalah yakin Ustaz. Yakin tu yang Ustaz, paling sajalah sebelum Mal nak tanya lagi pada viewer, saya nak tambah sikit. Sekarang ni kadang-kadang kita tengok dalam Facebook lah kebanyakan, sebab budak-budak ni tengok Facebook kan. Dia ada kata kalau kita baca surah Al-Mulk akan dipelihara daripada azab di kubur tu. Betul. Kalau baca Waqiah ni murah rezeki. Murah rezeki, betul. Betul ke Ustaz? Boleh ke Betul. kita nak bertaklid macam tu Ustaz? Kita baca ni sebab Allah ke ataupun sebab kita nak pegang benda tadi ni? tu. Sambung sikit Ustaz. Sikit je Ustaz. Okey. Yang paling utama kita baca adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Quran ini Allah SWT datangkan, turunkan, ya, sebagai asbab. Kan, asbab. Macam kita lah. Kita ni bila kita sakit, kita makan ubat. Betul Ustaz. Tapi kita bukan bertaklid ubat tu yang memberi kesembuhan 100%. Baik Ustaz. Kan, yang memberi kesembuhan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ubat tu kita kena ambil. Betul. Sebab apa? Sebab Allah juga yang bagi tahu kepada kita bila kita didatangi penyakit ataupun diturunkan penyakit kepada kita, maka kita kena cari ubat penawar. Baik. Kan? Mungkin kita ajukan lagi soalan seterusnya lah. Boleh, sila, Boleh lagi Ustaz. Sebab Kita banyak pun ni. macam nak Ujung-ujung lah ni. Kita bagi Ustaz menjawab Kita dulu. raikan lagi satu soalan Okey, ada daripada satu penonton, lagi daripada Cik Zeni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah isi yang terkandung dalam Al-Quran? Dia buat kurungan kabar baik atau kabar buruk ataupun ayat perintah? Menceritakan aku ada penuh konteks lah Ustaz. InsyaAllah. Al-Quran ni penuh kan? Penuh. Al-Quranul Karim ni, ya, bila kita sebut Al-Quran, dia sebenarnya adalah perkataan jamak daripada Iqra' ni tadi. Okey. Iqra' ni baca. Bila Al-Quran dia jamak, maksudnya banyaklah yang kita kena baca. Kan? Banyak yang kita kena Betul, baca. betul. Bacaan tu banyak. Ya. Kan? Jadi bila banyak yang perlu dibaca, maka mestilah banyak juga isi yang ada dalam dia. Betul Ustaz. Jadi apa yang disebutkan oleh saudara Izziani tadi kan? yes. Ya, apakah terkandung perintah, ya. Dia Macam banyak. yang macam yang Ustaz sebut tadi tu lah. Yalah, dia ada perintah dia, larangan, ya, kisah nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Ya, untuk dijadikan pedoman bukan sahaja kepada nabi, tetapi ibrah ataupun pengajaran tu perlu kita ambil. Baik. Umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perlu ambil apa sahaja pengajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Kan? Kemudian kisah yang berlaku kepada baginda Nabi sendiri, ya, kepada sahabat-sahabat Nabi, ada yang dirakamkan sebagaimana yang kita ketahui, ya, anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, ya, ada dirakamkan juga. Ada juga. Ya, ada juga, ya. Keadaan yang berlaku kepada kaum muslimin ketika itu, persoalan orang-orang kafir. Baik. Ya. Jadi nak ceritakan banyak perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam Al-Quran. Termasuklah cerita berkenaan dengan ukhrawi dan juga duniawi. Sains pun Allah sebutkan. Maknanya dia Lengkap. melengkapi Lengkap, semualah betul, Al-Quran ni. lengkap. Soalan ni baguslah Ustaz. Ha. Kadang-kadang kenapa Mal? Kita kadang-kadang orang pelicin kan. Ya. Al-Quran ni zaman Nabi je rasional dia. Tapi kan? sebenarnya benda ni dah 1400 tahun dan Yes, masih yes. signifikan dan relevan di Yes. zaman sekarang. Masih Baik, signifikan. kita sebenarnya berada di hujung rancangan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada Bro Luqman kerana sudi bersama saya hari ini, dan juga kepada Ustaz Muhyiddin sudi bersama dengan kita tim Yes. dalam rancangan Moral Ilmu Yes. bersama dengan Kalam TV. Baik. Tapi kita berterima kasih juga kepada penonton setia. Jangan lupa like dan share, dan Betul. anda boleh review balik video ni, jadikan ulang kaji. Betul. Senang sekarang ni, mudah ya. Dan jangan lupa like dan share. Hashtag Kalam TV, Kalam hashtag kami hanya menyampaikan. Betul, kami hanya Baik, menyampaikan. mungkin Betul, kita dah nak Penghujung lah di penghujung rancangan. rancangan. Kita pun nak berehat bagi Ustaz Muhyiddin, saya dan juga Bro Luqman Yes. kita pada hari ini. Pertama sekali kita ingin ingatkan kembali kepada anda untuk hadirlah ke Plaza Mara Seremban terutamanya, dan juga mana-mana Plaza Mara negeri yang terdekat untuk kita teruskan support mana-mana usahawan, dan juga kepada anda yang nak memberi sumbangan ikhlas
bagi murid ilmu Betul? di Kalam TV. Baik. Kita sangat-sangat menghalukan, semoga Allah membuka hati anda, semoga Allah menambahkan rezeki mereka, Betul. Uthman. Betul, Dan betul. kita juga yang menggalas tanggungjawab tu, kita sampaikanlah dengan Yes. sebaik-baiknya. Baik, Yang betul. paling penting sesungguhnya Al-Quran itu adalah salah satu pedoman hidup, kunci kita menuju ke syurga. Betul, Man. Dan yang paling penting seperti Ustaz Muhibbuddin selalu menyebutkan ialah kita hanya nak mengerjakan redha Allah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di segmen yang akan datang di Kalam TV bersama saya Akmal dan juga Broadcaster Ustaz Muhibbuddin. Teruskan setia bersama kami di Kalam TV. Hashtag kami hanya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Terbaik.